Baik. Dari sudut kiblat sembahyang kita ni tiga lah. Hak mula-mula salat adalah menghadap ke arah Baitullahil Haram, permulaan salat. Kemudian beralih ke mana? Beralih ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi menghadap juga ke arah Masjidil Aqsa. Orang Yahudi duk kata. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi sembahyang turun ayat tu, Nabi pusing ke arah Masjidil Haram. Maksudnya perpindahan kiblat itu dua kali jadi. Daripada awal pada Haram ke mana? Masjidil Aqsa, patah balik ke Masjidil Haram. Awal solat yang Nabi solat adalah solat apa? Solat fardhu zuhur. Ni solat pertama mayang zuhur. Pasal apa mayang zuhur? Awal kan bukan subuh ke? Tak, zuhur. Kerana zuhur solat yang pertama diajarkan oleh Sayyiduna Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Jibril naik masuk asar, Jibril turun ajak mayang asar. Lepas tu Jibril ajak hak ni mula asar, hak ni habis asar, hak ni mula maghrib, hak ni habis maghrib, hak ni mula isyak, hak ni habis isyak. Sehinggalah ke hari ini ditetapkan waktu salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat yang difardukan atas umat Muhammad mawquta pada waktu-waktu dia. Tengok di bawah nombor 2. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Abdul Muttalib ni siapa? Tuan Nabi. Mempunyai 10 orang anak lelaki, maknanya termasuk dengan ayah Nabi Abdullah. Jadinya Abdul Muttalib ada anak lelaki 10 orang. Membawa erti Nabi Muhammad ada pak menakan belah pak, duk ada 9 orang, tolak ayah Nabi seorang lah, jadi 9 lah. Jadi kalau pak menakan belah pak dia panggil ammun. Dalam bahasa Arab dia panggil ammun. Pak menakan balik pak. Kalau mak menakan balik pak dia panggil ammatun. Dia tambah tak marbutah lah. Ada orang dia faham ammatun, tu perempuan. Lepas tu dia kata mertul perempuan tak? Mertul bukan perempuan. Hak tu ketuk atas kepala dia, dia tahu lah perempuan ke lelaki. Dia kira tun, dia kira perempuan lah tu. Nah, ada orang jago tu dia dah. Dia kata masjid ni kira lelaki, nak macam tak ada tun belakang. Dia duk kira jumpa tun perempuan, payah cerita lagi tu. Nah, tu dia situ dah. Ammun pak menakan balik pak, ammatun pak menakan balik mak. Tu dia. Dan 6 anak perempuan. Maknanya Nabi ada 9 pak menakan, Nabi ada 6 orang mak menakan. Anak lelakinya, anak lelaki siapa? Anak lelaki Abdul Muttalib. Rabih itu bernama Al-Harith, Az-Zubair, Hajal, Dirar, Al-Muqayyim, Abu Lahab. Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza. Uzza tu salah satu daripada sembahan orang-orang jahiliyah. Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa? Ayah kepada Abdullah bin Abbas As-Sahabi radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pak menakan Nabi, satu-satunya pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang gagah perkasa, yang hebat. Dia punya hobi dia memburu dan digelar sebagai Asadullah, singa Allah, pasal dia berani.
gugur syahid dalam peperangan Uhud, dibunuh oleh seorang lelaki berkulit hitam namanya Wahsy. Nama dia Wahsy, orang kulit hitam. Bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian mayat Hamzah bin Abdul Muttalib dibelah dada dan dikeluarkan segala benda yang duduk dalam batang tubuh dia. Dipotong hidung dia, dipotong telinga dia, dipotong anggota-anggota yang ada pada tubuh Hamzah kerana menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, selepas 20 tahun peristiwa peperangan Uhud berlaku, zaman pemerintahan sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Madinah ditenggelami air banjir menyebabkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib ini timbul. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku tengok jenazah Hamzah seperti mana baru mati, darah duk mengalir lagi, wangi darah dia seperti mana kasturi daripada syurga. Allah, 20 tahun dah mati no, tapi Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada asyuhada, orang yang mati syahid. Itu dia. Abu Talib pak nakal Nabi juga ni, jaga Nabi hampir 40 tahun. Abu Talib ayah kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Tapi Abu Talib dia mati dalam keadaan tidak sempat beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Disebut dalam kitab sahih Imam Muslim, ketika mana Abu Talib nak meninggal, datang Abu Jahal and the gang, dan datang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok pak nakal dia duk teredang nak mati dah. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai bapa saudara yang aku kasih, sebutlah la ilaha illallah, aku akan jadi saksi di hadapan Allah dengan ucapan kamu. Tiba-tiba Abu Jahal dia celah masuk, hai Abu Talib, takkan hang nak tinggal kot apa yang hang duk beriman, apa yang hang duk percaya selama ni, hang nak ikut nak menegah hang ke? Akhirnya diulang Allah Ta'ala menentukan Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi teriak. Pasal orang yang banyak jaga Nabi, Allah Ta'ala tak pilih mati dalam keadaan yang sepatutnya. Nabi teriak. Akhirnya Nabi nak berdoa kepada Allah supaya diampunkan kesalahan Abu Talib. Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran yang mafhumnya kami melarang sekalian Nabi dan juga orang-orang beriman mendoakan keampunan hatta ke atas ahli keluarga mereka. Allah haramkan tu, tak boleh doa kepada orang bukan Islam, orang kafir lah. Hatta kalau dia pak kita sekalipun, na'udzubillah, dia ayah kita, dia hidup ni, tapi kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa ayahku, ya Allah. Haram tak boleh. Hak boleh doa minta Allah bagi hidayah kat dia, tak apa. Kena faham situ nak dong. Ada orang kita ni dia kata Islam kan rahmatan lil alamin, betul lah. Jadi bila dah rahmat sekalian alam, kita boleh doa lah kepada kawan kita hak bukan Islam supaya Allah ampunkan kesalahan dosa-dosa dia. Jadi kalau ada betul, tak ada beza hak Islam dengan tak Islam. Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dia. Dia pegang guna kepala otak dia. Dan Abdullah, anak perempuannya pula bernama Safiyah, Ummu Hakim Al-Bayda Atikah. Maqam Atikah ini terletaknya di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Masuk ikut kubur Baqi', masuk hakwai tu, balik kiri, duduk tepi pagar belah kiri ni adalah maqam Atikah radhiyallahu anha. Umaymah, Arwah dan juga Barrah. Ni berapa orang semua ni beradik ayahanda Nabi SAW? 16 orang. Itu dia. Datuk Nabi Abdul Muttalib,
adalah manusia yang menggali semula telaga Zam-Zam yang tertutup, yakni yang tertimbus selepas zaman Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail ini gelaran dia adalah Az-Zabih. Alif lam zal ba ya ha, Az-Zabihu. Az-Zabih maknanya yang disembelih. Ini gelaran Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau mendapat arahan. Beliau mana ni? Beliau Nabi Ismail ke? Tak, beliau Datuk Nabi tu. Kena patah balik ke Datuk Nabi. Mendapat arahan. Maklum topik situ dapat arahan, sini bukan wahyu, ilham daripada Allah. Mendapat arahan untuk mencari gali telaga Zam-Zam ketika sedang tidur di dalam hijir Ismail. Tanah hijir Ismail tu ada lekung. Lepas tu kalau kita tawaf masuk celah tu tak sah dah masuk celah tu. Nak patah balik tu. Dia potong mutawi sakit lutut. Dia kata lambat mutawi ni tak. Awak tahu piung betul itu ya. Lah dia jadi mutawi jadi jemaah dia pula. Boleh itu atau boleh itu telajak cerdik makan diri. Dah jaga nak maklum lah. Ada orang kita dia pergi Mekah dandan tukang mazhab mengaji nona tau. Dandan beratus bini tu tak kata ya bayang dulu beli hotel tu. Dia kata kita main Mekah dah. Kita ikut mazhab Hanafi. Boy kemah tu. Tanya dia tengok cara-cara nak bayang dalam mazhab Hanafi kena. Dia kata hak tu aku tak tahu. Hak aku tak beratus tak betul ya bayang. Kemah tu ungguh dia ni. Hebat lagi dia Tok Syekh ada. Jangan lu ubah mazhab ikut suka, ikut sedap kita. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan-pandangan yang merjuh yang boleh diguna pada waktu-waktu yang tertentu. Kita duk beretuh sama-sama kita. Laki bini beretuh mazhab Syafi'i batal. Nafsu kata nafsu batal. Tapi kalau kita pergi di Mekah pun dia ada pandangan-pandangan yang merjuh, yang minoriti ada. Lagi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kena guna hak tu. Hak dalam mazhab kita. Kalau tak ada sangat tak apalah pegang mazhab lain. Ni dak baru nak bah di perkarangan Masjid Al-Wusta. Singgah bayang ni tul Sungai Dok tukang mazhab dah. Dia kata kita nak pergi umrah kena praktiklah mazhab baru. Padahal khusus umrah 13 siri dia main siri penutup hak waktu bagi ke ihram ya dan tukang mazhab dah. Dah orang kita ada ngaji nak cepat langsung. Habis itu. Berikut kita sebutkan, kita ni bukan kita hadap baca ni, kita pengarang kitab ni lah. Sebutkan hadis yang berkaitan apa tu? Topik tu berkaitan galian semula telaga Zam-Zam. Tu dia yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang Allah redha ke atasnya. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni maklum orang tanya kita bagaimana pandangan ustaz tentang perbalahan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Hak mana betul dia kata? Dia tanya kita. Kita jawab dua-dua betul. Pada muka hak. Dah. Siapa hak betul? Agak-agak ustaz lah. Jadi guru kita jawab dua-dua betul. Habaq kat dia, aku mana nak tahu, aku bukan hidup zaman tu. Ni semua nak cari balah belakang ni. Sebab kedua-dua sahabat ni berbeza pandangan. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Talib. Bila selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, maka berlakulah pertelingkahan. Kita kata macam perang saudara antara sahabat ni dengan sahabat ni. Muawiyah bin Abi Sufyan ada kemuliaan dia, Ali bin Abi Talib ada kemuliaan dia. Dua-dua orang depa ni, dua-dua pihak ni masing-masing pandangan. Kita kata dua-dua betul, dua-dua masuk syurga Allah. Selesai masalah.
Pasal apa? Kerana ada mereka-mereka yang mengatakan bahawasanya Muawiyah bin Abi Sufyan orang yang tak baik. Wal'iyadzubillah. Mustahil sahabat Nabi bersifat sedemikian. Nah, jadi kita tawakkuf berhenti tangtung. Jangan duk ulah banyak Muawiyah gapak dengan kita. Nah, Muawiyah bukan duduk dekat rumah kita, duduk timbang dia dalam Facebook dak. Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sahabat yang dimuliakan oleh Nabi dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Annahu kana yuhaddithu hadith Zamzam hina umira Abdul Muttalib bihafriha. Qala Abdul Muttalib inni lanaimun fil hijri id atani atin faqala ihfir taybatan. Qala wa ma taybatu faqala thumma dhahaba anni. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة. قال قلت وما البرة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المظنونة. قال قلت وما المظنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم. قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. رواه ابن إسحاق في سيرته. Artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Ali bercerita tentang hadis ketika Abdul Muttalib diarah menggali Zamzam. Abdul Muttalib berkata, ketika saya sedang tidur di dalam hijr Ismail, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpi saya dan berkata, galilah Taibah. Saya bertanya, apakah itu Taibah? Kemudian orang itu menghilangkan diri. Esoknya saya kembali tidur di tempat itu juga. Tempat itu mana? Hijr Ismail juga. Lelaki itu datang lagi dalam mimpi dan berkata, galilah Barrah. Saya bertanya, apa itu Barrah? Dia menghilangkan diri. Keesokannya saya tidur di situ lagi dan bermimpi. Lelaki itu berkata, galilah Al-Maghnunah. Saya bertanya, apa itu Al-Maghnunah? Kemudian dia menghilangkan diri. Hari ketiga dah. Hari berikutnya, hari keempat, saya kembali tidur di tempat yang sama. Dalam mimpi dia datang lagi dan berkata, galilah Zamzam. Saya bertanya, apa itu Zamzam? Dia berkata, air yang tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Hang malah Yaqub mana pun air Zamzam tak pernah kering. Ini kehebatan air Zamzam. Bahkan siapa hak minum air Zamzam, Nabi sebut niat dengan apa yang dia niatkan, Allah Ta'ala akan perkenankan, Allah Ta'ala akan sembuhkan berkat daripada dia minum air Zamzam. Nah, kamu beri minum kepada jemaah haji yang ramai, ia berada di antara najis dan darah. Berdekatan paruh burung gagak yang sebelah kakinya berwarna putih, iaitu di sisi sarang semut. Dalam mimpi ini dia habaq tempat yang spesifik, tang mana duduk telaga Zamzam, tang mana apa tanda-tanda dia habaq sebut dah. Selepas mimpi ini Abdul Muttalib mencari lokasi yang ditunjukkan di dalam mimpi itu. Demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar. Nazar ni wajib dah tu. Kita niat puasa nazar. Kita niat puasa nazar. Kalau aku ni tahun ni dapat pergi umrah, dia kata tak kira bulan berapa pun, aku nazar nak puasa 3 bulan berturut-turut. Wajib tu. Dia nazar dah tu.
Sopa kita bela lembu. Dah tu kawan kita main tengok lembu kita, cantik lembu. Lembu ni insya-Allah lah tu ni dia aku nak korban. Tu dia lembu tu kena korban sungguh tuan-tuan nah. Pasal apa? Kita duk nazar dah kata nak sembelih. Kita dah habaq lembu ni aku nak sembelih tu ni. Kena jaga tu. Kita bernazar. Jaga bagi elok-elok. Sekiranya Allah mengurniakan kepadanya siapa? Abdul Muttalib. Bernazar. Nazar wajib nak puasa nazar. Wajib nak puasa nazar. Walaupun puasa tu pada hakikatnya tak jadi wajib. Pasal bukan pada puasa Ramadan, tapi dia nazar dia jadi wajib. Gitu. Tu dia. Ada juga orang ni dia menazar nak mayang. Dia menazar nak mayang ni kita baca kat pelajar kita lah, kitab Tanwir Masalik wa Umdatus Salik. Kitab fiqh jilid kedua mazhab Syafi'i kita lah. Jilid kedua bab mayang. Bab jilid tamu habis dah bab taharah, atau ni masuk jilid kedua lah bab semayang. Kita baca hari ni masalah orang tu dia bernazar. Contoh kita kata gini lah. Dia kata lepas PKP aku nazar nak mayang lagi dah. Nak solat lah. Dia dah. Baik. Jadi apa maksud solat? Solat ni makna apa? Maklum solat. Yang kata maksud solat dari sudut bahasa ni doa dia. Doa. Pasal apa? Nama solat maksud dia doa. Kerana kata ulama dalam solat itu banyak doa. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, macam-macam doa lah kita baca dalam mayang tu. Jadi dari sudut bahasa doa masuk solat tu. Dari sudut istilah syarak lah apa dia? Iaitulah beberapa perkataan ni yang ni rukun qauli tu lah, dan beberapa perbuatan rukun fi'li. Dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Baik. Kita dah tahu dah makna dari sudut bahasa, makna dari sudut syarak. Baik. Kalau orang tu dia kata aku nazar, dia kata masuk bulan 1 hari bulan 2 aku nak mayang sunat, dia kata. Mayang sunat. Tu dia mayang sunat. Memada tak dengan dia berdoa saja? Dia kata doa pun solat juga dah kata. Sedap ke dia gitu. Dia kata tak apa, saya doa dah. Doa pun masuk mayang dah kata. Solat kan masuk dia doa. Jadi tak apa, nazar tu pun tak boleh. Ulama kata dia tak boleh buat gitu. Kok mana pun dia kena mayang juga sekurang-kurang 2 rakaat kalau dia niat sembahyang sunat. Dia belum? Tu dia. Tu dalam masalah nazar. Kena jaga molek situ, jangan duk nazar tak tahuan, jangan makan diri. Habis itulah. Kemudian demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar sekiranya Allah mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki, dia akan menyembelih salah seorang dari mereka. Tanda syukur kerana Allah menjayakan usahanya, dan anak-anaknya yang ramai dapat membantunya menggali Zam-Zam. Selepas berjaya menggali Zam-Zam, telaga Zam-Zam, Abdul Muttalib pun membuat undian di antara anak-anak lelakinya. Dalam cabutan undian itu nama Abdullah ayah Nabi lah naik sebagai anak panah yang dikorbankan. Maka kaum Quraisy menghalang Abdul Muttalib daripada menyembelih Abdullah, kemudian bersetuju menggantikan nyawa Abdullah dengan sebanyak 100 ekor unta. Tang ni pun ulama dah sebut dah. Bila kali pertama punya anak panah terbit naik nama Abdullah, jadi 10. Naik yang kedua Abdullah, jadi digandakan dengan satu anak panah tu diganda sama dengan 10 ekor unta kena korban. Lepas tu buah lagi naik anak panah kedua Abdullah lagi 20, 30, sampailah pada kali yang ke-10 baru naik bukan Abdullah, naik unta. Naik unta. Maka digantikan nyawa Abdullah dengan dikorbankan 100 ekor unta.
Daripada kisah ini para ulama menyatakan daripada sinilah di dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia ni yang pertama kena hukuman qisas lah, kena bunuh balik. Kita ada kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurr bil hurr العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لهم عذاب أليم كعظيم أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Dalam ayat tu Allah Ta'ala memfardukan qisas, bunuh balik. Dia buat lagu mana, lagu tu lah kita balik-balik. Bahkan kalau kawan kita pang kita dah, boleh balik-balik tak? Boleh balik-balik sekadar mana dia tapak kita takat tu ya. Dia pun kata kan, gitu 90 darjah ya. Pang, kita pun 90 darjah ha. Okey, tak mana? Pipi kanan. Ya, pipi kanan. Ni masalahnya orang suruh balas. Kawan tarik 90 ya hak tiba. Dia tarik 388.990. ICU 4 malam kau tu. Boleh tak? Tak boleh tu. Pasal tak sama. Boleh balas? Boleh. Tapi Nabi ajak terlebih afdal kamu tak payah balas macam mana yang dibenarkan. Pasal apa? Itu terlebih baik. Jadi bunuh dengan sengaja, qisas. Ataupun sekiranya orang ahli keluarga waris yang dibunuh tadi ni memaafkan, dia kata tak apa, ganti dengan denda. Dendanya apa? Dia 100 unta. Dari mana ambil tu? Daripada peristiwa yang berlaku kepada ayah dan Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada orang maklum yang bunuh orang dengan sengaja 100 orang. Maklum duk baca kan hadis Riyadhus Salihin jilid 1 kan. Baca sebelum ni Ustaz Nizam. Ada hadis cerita pasal bab taubah, pada bab taubat. Hadis yang panjang hadis tu menyatakan ada satu orang lelaki. Laki ni laki mana? Laki daripada kalangan Bani Israel. Disebut dalam kitab Riyadhus Salihin dan disyarahkan oleh para alim ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Allan dalam kitab Dalilul Falihin dan juga kitab-kitab yang lain sebagai contoh Nuzhatul Muttaqin. Laki ni dia bunuh 99 orang. Hak kata pada zahir nampak jahat, tapi hakikat dia ni tempat special di sisi Allah. Dia bunuh 99 orang. Dia tanya orang kat kampung dia, siapa yang aku boleh pergi jumpa nak minta nasihat dan sebagainya. Kata orang kampung dia, kamu pergi jumpa seorang rahib, seorang tok syekh daripada Bani Israel. Dia ni ahli ibadah, pergi jumpa dia. Laki ni pun pergi jumpa tok syekh rahib tadi ni. Dia pun kata, wahai tok syekh, saya dah bunuh 99 orang. Ada tak peluang saya ni nak bertaubat? Adakah Tuhan terima taubat saya? Tok syekh ni dia ahli ibadah, tetapi dia bukan ahli ilmu. Kenapa panggil oleh ahli ni? Dia ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu, membawa erti macam yang Nabi sebut ubadun juhalun, rajin ibadah tapi kehala mengaji ni tak mau. Dia kerja mayang tapi bila main mengecara bab mayang dia belah wei. Dah aneh tu. Dia rajin bayang jemaah tapi bila main mengaji fardu ain belah pintu kedai kopi. Dia kata ngaji apa bab mayang ni, kata kita mayang ni dah tak ada apa tegur pun. Ada dak jenis ni belum? Maklum ada, kata tak belum tengah ada, kata tak ada hak jenis tu. Ada hak ni mayang jenis tarawih ni 46 rakaat mayang, kita 20 dia 46. Lena tengah tarawih dia pun. Baca Quran ni berjamu baca. Quran ni berkoyak baca, 1 tahun 1 naskah, 1 tahun 1 naskah baca Quran. Tapi bila main nak mengaji, dia kata ngaji apa dah, duk ramai banyak dah, kata betul dah tu. Ada tak? Ada. Ni dia panggil apa? Ubadun juhalun.
Syekh Daud sebut dalam muqaddimah kitab Munyatul Musalli, dia sebut apa dah? Siapa hak mayang hak tak tahu bab semayang, iaitu kaifiyatus salah, tak tahu cara semayang, bukan maksud tak tahu cara ni, tak erti nak angkat tangan, tak erti nak rukuk, tak, dia tak tahu beza hak mana rukun, hak mana syarat sah, hak mana benda batal, hak mana sunat, hak mana wajib, dia tak tahu, maka tak sah semayang dia. Ni bagi apa? Hak jenis ibadah tak mau nak mengaji. Hak jenis tak mau mengaji ni. Tapi hak kita duk main masjid mengaji, dan dalam waktu yang sama kita duk mengaji, kita mengaji bab-bab rupanya hak dulu ni aku ni buat tak kena gini ni, hak kena dalam lagu ni dimaafkan pada syarak. Tu beza mengaji ibadah dengan ibadah tak mengaji. Boleh buat tu. Jadinya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pi jumpalah Tok Syekh Bani Israel ni, ahli ibadah tapi tak ada ilmu. Pi jumpa, kata laki ni, wahai Tok Syekh, saya dah bunuh 99 orang. Ada tak peluang saya ni kalau bertobat, Tuhan nak terima tak? 99 orang saya bunuh ni, bukan bunuh sengaja, bukan bunuh tak sengaja, semua sengaja saya bunuh. Maksudnya barangkali dia ni jahat ni pun dah bunuh orang. Apa kata Tok Syekh tak cerdik ni? Tok Syekh ni kata apa? Hang dah alang-alang bunuh 99 orang, memang tak ada harapan dah Tuhan nak terima taubat hang. Allah, tobat biar minyak bibuh dah habis sebentar dia. Kata Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu dalam mensyarahkan, memberi komentar tentang ulasan hadis ni, Imam Qurtubi kata ini dalil bahawasanya ahli ibadah tadi ni, daripada padri, daripada rahib Bani Israel ni, orang hak rajin ibadah tapi tak ada ilmu. Pasal apa? Orang main tanya satu soalan, hang bagi lagi jawapan yang menyusahkan dia, mau tak marah kau tu. Kita jumpa orang tak sihat dalam gangguan ni, tak sihat. Kita kata apa? Orang yang Allah Ta'ala tarik nikmat akal dia, orang gila. Tiba-tiba kita tahu dah dia ni tak sihat. Dia punya histori dia tu pun kita tahu dah, dia ni pernah kata orang, dia ni pernah betul. Tiba-tiba kita pergi buat tujuan ke dia. Apa hang ni? Hidup nyusah orang. Malu muka mak-mak tu, jalan agak-agak dia buat apa kita. Boleh sakit lah hari tu. Pasal apa? Tak cerdik nama dia. Patutnya kita duduk kawan dengan dia, makan ni, makan dah. Okey, makan. Sedap lah kita. Hari ni makan cemeh ni kita. Dia layan kita tak? Layan kita. Pasal kita tak tujuan dia, dan kita tahu dia lagu guna. Tapi hak Tok Syekh ni, bila kawan ni main, saya ni nak tobat, dia boleh kata, kamu ni dah 99 orang, tak ada jalan tobat dah, neraka tobat hang. Allah, dia buat apa maklum? Dia bunuh Syekh tu cukup 100 orang. Apa dia muka hang? Cakap jangan dah. Aku main tanya dia, hang boleh dia buat begitu lah. 100 orang clear, cukup orang meluar. Dia walaupun dia bunuh itu 100 orang, dia nak tobat dia ni. Dia nak tobat, dia pergi tanya orang kampung dia, ada lagi tak Syekh mana-mana aku pergi jumpa. Syekh hak tamah apa bagi zat ni mau tak boleh pakai mak. Orang tanya dia bagi susah lagi, bunuh orang susah orang cukup 100. Dia berkata ada seorang ni di kampung tu, dia ni ahli ibadah dan orang alim. Tadi ibadah saja, alim tak ada. Hak ni orang alim, kaki ibadah lah. Clear. Pergi jumpa dia, tanya Syekh ni pula, Syekh ni saya ni awal dasar ni pergi jumpa lah satu orang tu Syekh tu nak tobat. Saya kata kat dia 99 orang dah saya bunuh, ada tobat tak? Dia kata memang tak ada jalan harapan dah, gahang ni memang pakai pi tu ya, masuk neraka gitu ya. Saya pun payah bunuh barang. Syekh ada bodoh ni mau kalau dengar tak cukup dia pun tu ya. Dia kata kalau aku jawab lagu hak kawan hak awal tadi, aku jadi hak satu nampak riak ni. Tu dia. Ambil dalam hadis pun ni. Akhirnya Syekh ni bagi jawapan apa? Tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah yang dapat menghalang seorang yang banyak buat maksiat untuk dia bertaubat kepada Allah. Selamat dah Syekh jadi. Selamat hari raya maaf zahir dan batin. Kena bunuh tak? Tak kena bunuh. Imam Qurtubi kata ini bukti orang yang beribadah dengan ilmu
dan ahli ibadah yang tidak ada ilmu. Kita duk mayang lah ni tak apa. Tak apa lah ni pasal tak ada masalah apa. Katalah banjir, na'udzubillah. Mai banjir ni dia serabut pun. Rumah elektrik tak ada, tak apa. Jangan yang tak ada. Tu dia maklum. Tidak. Ya. Rumah elektrik tak ada, tak apa. Dia gambar-gambar dia lena pergi tu ya. Ayam ada, alhamdulillah. Kalau rumah cerah ayam tak ada, tak gamuk nak istinja, walaupun ngaji bab istinja, dia kata aku tak gamuk nak tinyah dengan batu lah, dia kata. Tu dia. Nampaklah bila Allah uji dengan susah, waktu tu lah ilmu kita berjalan. Ayam tak ada. Daripada tanya ayam banjir boleh guna tak ayam banjir? Ayam banjir boleh dah. Boleh guna lah ayam banjir tu. Pasal dia kira mutlak dah. Mutlak. Dia kata ayam jadi kalau merah gitu. Ayam sungai muda pun kalau merah. Boleh mandi tak janabah? Boleh mandi janabah. Lebih 20. Tak ada lagi ayam hujan berlaku di mana-mana negara pun. Ayam hujan, ayam banjir kurang 20. Ada tak? Jadi di Pahang pun ayam cukup 20 kan kurang. Kut lah. Kan? Kalau kurang 20 tu dia bagi kolah rumah dia. Bukan banjir tu pecah. Dia bagi pecah. Tu dia dah. Itu yang kata ngaji tu. Walaupun lah ni kita tak ada kot sampai satu ketika dia boleh jadi. Siapa nak sangka Selangor nak tergelam pergi tu kan? Padahal segala maneka ada di Selangor tu. Allahu Akbar. Habis dekat tu. Jadi telaga Zam-Zam ni mula kali hak Nabi Ismail dululah, yang Sayyidatuna Hajar alaihassalam dia tinggal. Dia duduk dengan Nabi Ismail tu sebab Nabi Ibrahim Allah Ta'ala perintah suruh tinggal. Tak ada apa di Mekah waktu tu, kosong, tak ada apa. Tanah saja sakhrawiyah, kering kontang, tak ada apa. Tak ada apa. Tapi bila mana ditinggal, Sayyidatuna Hajar tanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, ni kamu tinggal kami di tengah-tengah padang pasir ni, siapa pun tak ada ni, hang kamu yang nak tinggal ke ataupun Allah Ta'ala suruh tinggal? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, hak aku buat ni semua hak Tuhan nak belaka. Kata Sayyidatuna Hajar alaihassalam, dia kata kalau Allah Ta'ala suruh, tak apa, hang tinggal, aku janji, aku yakin Allah Ta'ala tak menghampakan hamba dia. Tu dia kuatnya iman Sayyidatuna Hajar alaihassalam. Sayyidatuna Hajar ni isteri kedua Nabi Ibrahim, adalah hadiah daripada Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sayyidatuna Sarah, tak ada anak. Tua dah baru dapat anak. Ada yang kata umur 70 baru dapat anak. Maknanya Allah nak bagi nikmat anak ni bukan dikira umur 70 pun boleh dapat anak lagi. Maklum di belakang boleh lagi tu dapat anak tu. 70 apa kata kita dah kita habaq ya, hak nak bagi Allah. Ada hadu angkat besi 400 kilo tadi. Dia lagu tu. Kira kita beratus, dia ni jalan beratus, set mirror kereta Pajero patah lah, belaga pada bau dia patah, punya botak pada bau dia tu dia angkat 400 kilo. Ada anak tak ada anak, tengok pun tak ada. Tu 400 kilo. Tengok kawan kita tu naik motor ni kat dalam kampung, nampak motor besar pada dia. Tu tak. Anak mengaji mana? Kita tanya dia. Dia tanya anak hak mana? Dia kata. Dia tanya kita pula. Anak hak mana? Kita tanya anak apa orang? Dia kata boleh pula orang lagi lepas PKP ni. Nombor apa? Nombor 12. Tu dia hak tak badan melelong naik motor ni. Hak kawan tu 12 ni dua kak gitu. Ketui ni. Subhanallah. Tak ada anak. Tu dia dah. Fir'aun ada anak tak? Ada Fir'aun tak ada anak. Kaya ada? Kaya Fir'aun. Hatta hebat Fir'aun ni belum, tak pernah lapar, tak pernah dahaga, tak pernah menguap. Tu dia Fir'aun. Kita petang lepas langkah-langkah. Ustaz mana main malam ni? Menguap si ada. Fir'aun tak pernah muak, tak pernah sakit. Allah bagi ke dia. Disebabkan nikmat hak Allah
Allah bagi tak pernah rasa apa susah ni. Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Hei Musa, aku Tuhan hang, aku lebih tinggi pada Tuhan hang. Tu dia. Waktu ulama kata siapa hadapan nikmat Allah tak pernah uji dengan susah, tanda Allah sedang bagi bala kat dia. Barak dia dapat duit banyak, hak ni sihat belakang ni, rumah besar semua cukup lengkap, tak pernah rasa susah apa pun. Allah, tanda Allah Ta'ala jauh daripada dia. Pasal Allah nak beri istidraj. Lagi hang banyak nikmat, lagi hang duk rasa kemas, lagi dapat nikmat, lagi lupa Tuhan, lagi lupa Tuhan, akhirnya jadi lagu Fir'aun. Na'udzubillah. Sayyidina Hajar tengok Nabi Ismail duk teriak apa semua ni. Kahwin. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sayyidina Sarah, tak ada anak. Lepas tu pergi ke Mesir nak sampaikan dakwah di bumi Mesir. Ni cerita ni. Pergi ke Mesir, jumpa Raja Mesir, Nabi Ibrahim dengan Sayyidina Sarah. Sayyidina Sarah ni perempuan hak segak comel. Kira orang tengok tu memang tertarik. Masuk dalam bilik Raja Mesir tu. Raja Mesir tanya, "Hei Ibrahim, ni siapa ni?" Nabi Ibrahim ni gelaran dia Khalilullah, dan gelaran dia yang kedua Al-Wafa. Gelaran Nabi Ibrahim Al-Wafa maksudnya apa? Maksudnya orang yang suka menunaikan janji. Ni Nabi Ibrahim. Pasal apa Nabi Ibrahim ni diberi gelaran Al-Wafa? Ini disebut oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim. Ketika mana Ustaz Zamri Hashim kita ni lah, hak terjemah kitab kita ni, kita ngaji kat dia, Tanwir Masalik, kitab fiqh juga. Dia terjemah kitab tu. Antaranya dia, apa faedah, bagaimana rahsia Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalil, kekasih Allah, dan juga Al-Wafa, yakni seorang yang akan menunaikan semua janji-janji dia. Al-Wafa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membaca 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, ayat 17 dan 18 surah Rum. Pada tu Subhanallahi, apa dia tu? Tumsun wa hina tusbihun. Hablum baca tu kan, ayat 17 yang 18 tak silap dia. 2 ayat tu Nabi Ibrahim duk baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa faedah dia, fadilat daripada bacaan 2 ayat Rasulullah Rum tadi? Yang pertama, 3 benda dalam tu terdapat. Dalam menafsirkan ayat tersebut, ayat 17-18, Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun lahul hamdu fis samawati wal ardi, sampai tu kita tak ingat ayat tu. Nah, ayat 2 ayat tu adalah dalil menyatakan solat ada 5 waktu. Sebab ada orang kita tak percaya kata mayang 5 waktu. Dia kata mana maghrib, mana isyak, aku tak jumpa pun dalam Quran. Hang tak faham nak jumpa pun nak. Duk kira kepala otak dia ya. Tengok ayat tu, tengok tafsiran para alim ulama. Ayat 17, ayat 18 disebutkan tumsun, tusbihun, tuzhirun, satu lagi kalimah apa? Ada beberapa kalimah yang menunjukkan waktu solat. Tumsun membawa erti, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat kalimah tumsun, membawa erti salat fardu maghrib dan salat fardu isya. 2 waktu. Tusbihun salat waktu subuh, salat subuh lah. Lepas tu tuzhirun salat zuhur. Dan yang terakhir pada waktu petang, salat adalah salat asar. Jadi berapa waktu? 5 waktu. Dan sembahyang kita pada asalnya maklum, sebelum syariat 5 waktu, Nabi Muhammad sembahyang 2 waktu. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, mengikut syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas daripada itu difardukan 5 waktu, maka permulaan salat ke semua hak 5 waktu kita duk mayang lah ni semua 2 rakaat. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Pada permulaan awal sembahyang bersyariatan salat. Kemudian
lepas daripada hijrah ke Madinah barulah berubah bilangan rakaat seperti mana kita salat pada hari ini. Subuh 2, Lohor 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Baik. Dari sudut kiblat sembahyang kita ni 3 lah. Hak mula-mula salat adalah menghadap ke arah Baitullahil Haram, permulaan salat. Kemudian beralih ke mana? Beralih ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi menghadap juga ke arah Masjidil Aqsa. Orang Yahudi duk kata. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi sembahyang turun ayat tu, Nabi pusing ke arah Masjidil Haram. Maksudnya perpindahan kiblat itu 2 kali jadi. Daripada awal pada Haram ke mana? Masjid Aqsa, patah balik ke Masjidil Haram. Awal solat yang Nabi solat adalah solat apa? Solat fardhu zuhur. Ini solat hak pertama mayang Lohor. Pasal apa mayang Lohor? Awal kan bukan subuh ke? Tak, Lohor. Kerana zuhur salat yang pertama diajarkan oleh Sayyiduna Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Jibril naik masuk asar, Jibril turun ajak mayang asar. Lepas tu Jibril ajak hak ni mula asar, hak ni habis asar, hak ni mula maghrib, hak ni habis maghrib, hak ni mula isya, hak ni habis isya. Sehinggalah ke hari ini ditetapkan waktu salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat yang difardukan atas umat Muhammad mawquta pada waktu-waktu dia. Hari ni orang duk balas pula takwim salat kan. Duk riuh kata takwim salat hak pejabat mufti buat keluar tak putih gedung-gedang. Tak payah duk percaya nak balung pasal hak duk di pejabat mufti bukan kaki Facebook, kaki baca kitab, kaki teliti apa yang dihuraikan oleh para alim ulama. Ikut Allah. Pasal dalam tok mufti banyak kan. Mufti hak ngaji pun ada, mufti hak tak ngaji langsung pun ada. Nah, kita berikan kepercayaan kita kepada mufti-mufti kita, ahli jawatan kuasa fatwa kita dan sebagainya. Ramai dah. Kok ni pun maklum duk ngaji dah dekat Syekh Aminuddin. Tiap-tiap pagi duk baca kitab pas subuh kan. Kalau subuh ada tiap-tiap pagi kita duk ikut dalam Facebook dia. Macam-macam dah. Pergi tanya Syekh Aminuddin pun tak dapat mengaji dah. Sampai orang panggil apa? Ustaz Din Tok Guru. Ustaz Din Tok Guru muda lagi 40-an bayar mau angkat kita ngaji. Nah, tapi orang panggil Ustaz Din Tok Guru. Pasal tak pernah pegang kitab, pi tak mana ada kitab. Tang pi jauh ke, pi dekat ke, duk tehbah ke, duk kata kebang ke, mesti dia baca kitab. Alim orang dia, tawaduk orang dia. Rugilah kita tak ambil istifadah manfaat daripada tutup guru kita. Itu salah seorang daripada ahli jawatan kuasa fatwa dari Kedah Darul Aman. Duk tempat kita baru tak pergi ngaji kira lorah tak boleh pergi di depan ngaji tengok kau handphone ni. Ada belakang dah. Hak penting mau dengan tak mau saja. Jadinya berhenti nang tu maklum. Bulan depan kita sambung wa ummu Aminatu bintu Wahb bin Abd Manaf bin Zuhrat bin Kilab. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.